أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله
رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله يا
أسكني الفردوس ولا أكوى ولا النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أعداد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال wahai Tuhan ku tak layak ke syurgamu namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan dan kecelakaan. Kami takut, kami harap kepadamu. Suburkanlah cinta kami kepadamu. Kamilah hamba yang mengharap belas darimu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Assalamualaikum ya Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum wa ala alika tahirin. Assalamualaikum wa ala ashabika ajma'in. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah pertemukan kita pada petang yang mulia ini, yaitu petang Khamis malam Jumaat. Semoga malam ini dan juga besoknya hari Jumaat penuh dengan barakah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dan nasihat walafiat. Disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman, dibukakan pintu taqwa, dibukakan pintu makrifat, dimatikan dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah SAW, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, menyambung kembali kita dalam pelajaran fiqhul ibadat, yaitu menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Marilah sama-sama kita mulakan dengan kita baca Fatihah kepada Rasulullah SAW dan seisi keluarganya dan sekalian para sahabatnya dan sekalian para tabi'in dan tabi'in dan para alim-alim ulama dari dahulu dan para masyayikh kita, guru-guru kita, sampailah kita pada kita khususnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan sampai kepada guru kita, tuan pengarang kitab kita ini, yaitulah Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua-duanya masih lagi hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kedua mereka dalam sehat dan walafiat, dilindungi mereka dari sekalian perkara yang tak diingini, dan semoga Allah merahmati sekalian guru-guru kita, para masyayikh kita, para alim-alim ulama kita dari dahulu sampai sekarang, sampai yaumul kiamat, dan ditinggikan darjat-darjat mereka dan dilimpahkan keberkah ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah dalam pelajaran semalam kita telah sampai kepada membicarakan tentang waktu-waktu solat. Bila mulanya waktu zuhur dan sampai akhirnya, dan bila waktu asar sampai akhirnya. Alhamdulillah sekarang kita telah dimudahkan dengan adanya kalender kita, jam kita dan juga handphone kita yang membunyi azan dengan waktunya masuk waktu solat. Alhamdulillah itu satu kemudahan. Tapi kalau andai kata kita berada di tempat-tempat yang tidak ada waktu salatnya, yang belum tahu lagi pukul berapa, maka kita boleh mengambil ukuran daripada matahari dan bayang-bayang yang telah kita bicarakan semalam. Ya, dengan itu para jemaah sekalian, kita masuk pada pelajaran hari ini di muka surat 351. Ya, muka surat 351, iaitulah berkata tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala, yang perkara faedah yang ketiga. Kita dah sebut faedah pertama, faedah kedua, dan ni faedah ketiga. Perbezaan antara salat adaan dan qadaan. Ya, dari segi bahasa adaan dan qadaan tu apa dia? Jadi salat adaan adalah salat yang dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Mana dalam waktulah. Jadi umpama kita sembahyang zuhur dalam waktu zuhur, sembahyang asar dalam waktu asar, itu namanya adaan. Dan daripada segi
qadaan pula. Salat qada adalah salat yang dilakukan di luar batas waktu, di luar pada waktunya yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi kita dah sebut semalam, zuhur daripada pukul berapa matahari atas kepala condong sikit ke sebelah barat, dah masuk zuhur. Sampailah semua bayang-bayang sama tinggi dengan dia punya objeknya, maka itu habislah zuhur. Jadi kalau dia sembahyang zuhur dah pukul 5 petang, dah habis dah zuhur. Itu namanya qadaan, sembahyang qada. Jadi kita dari segi bahasa Arab, ada tu tunai, qada pun tunai juga. Cuma adaan tunai dalam waktu, qada ni tunai di luar waktu. Dua-dua itu dari segi bahasa maknanya tunai. Tapi dari segi bahasa kita pula menggunakan perkataan adaan tunai kerana Allah, makna dalam waktu. Qada tu makna bayar hutang, maknanya dah lepas waktunya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, jadi sekarang ini masalah-masalah qada dan adaan. Jika seseorang melakukan satu rakaat salat fardu dalam batas waktunya dan sisa rakaatnya di luar waktunya, maka seluruh rakaat salat yang dilakukan dihukumkan adaan. Jadi kalau sekiranya kita salat, ya, kita dah terlambat, kita sembahyang zuhur, kita pun dah habis satu rakaat, dah Fatihah, dah rukuk, dah i'tidal, dah sujud, duduk, sujud, dah masuk rakaat kedua. Tiba-tiba dah masuk rakaat kedua, dengar azan pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, dah masuk waktu asar. Habis ustaz, macam mana sembahyang saya ni? Nak batalkan? Jangan batalkan. Teruskan sampailah rakaat keempat sampai kita bersalam, sempurnakan dia. Habis macam mana salat saya ni dikira macam mana? Jawapannya, kalau kamu dapat satu rakaat dalam waktu, itu dinamakannya adaan. Seluruh salat itu yang 4 rakaat, kerana satu rakaat dah dapat, maka 3 rakaat lagi itu dapatlah menumpang pahalanya satu rakaat itu, iaitu dikira adaan tunai. Alhamdulillah. Apa Alhamdulillah? Nanti dulu. Apa kata tuan pengarang kita? Akan tetapi hukum menundakan salat fardu sampai sebahagian dari rakaatnya dilakukan di luar waktunya adalah haram. Haram tu dosa. Nampak tuan-tuan? Memang kita salat kita dah tunaikan, dah nama pun adaan, tapi berdosa. Kenapa? Kerana kita tak tepat pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Apa Allah kata? Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah diwajibkan atas orang beriman pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi bukan makna kita boleh suka-suka ubah waktu, tidak. Tetapi ialah kalau keadaan darurat, seperti orang yang baru sembuh sakit atau perempuan yang baru bersih haid, dalam last minute baru dia dapat tahu dia dah bersih. Dia kelang kabut sembahyang, dapat satu rakaat dalam waktu, yang 3 tu luar, maka sembahyang dia tu adalah dikira adaan dan dia kena minta ampun pada Allah. Jangan dia ambil ringan. Tak apa, aku dapat satu rakaat pun aku dapat adaan. Nanti ini dah kira haram, berdosa. Pelajaran kita semalam kita dah kata, waktu-waktu solat itu, pertama fadilat, iaitu yang afdal. Afdal tu lepas azan, ambil wuduk, tutup aurat, pakaian, terus kita pun sembahyang. Itu yang paling afdal. Kalau lambat sikit kerana tunggu jemaah, tak apa. Lepas tu ikhtiar, waktu pilihan. Ikhtiar tu pilihan. Lepas pada afdal, kira-kira lepas setengah jam dah habis azan, kemudian kita pun sembahyang. Itu waktu pilihan. Inilah masanya luas. Tapi sampai bila? Sampai sebelum masuk asar, kira-kira kita dapat tunaikan zuhur tu 4 rakaat. Misal kata asar pukul 4, kita dapat sampai 3.50. Okey, itu masuk waktu ikhtiar. Tapi bila dah masuk 3.50 nak sampai asar tu, genap-genap kita semayang tu 4 rakaat, itu waktu jawaz. Dan itu waktu harus. Tapi jangan buat macam tu selalu. Itu perbuatan orang-orang munafik. Orang munafik, dia kalau nak semayang, dia tunggu akhir waktu. Ni kadang-kadang ada juga orang buat macam tu. Dia macam kenapa? Dia nak simpan wuduk susah. Jadi salat
akhir waktu zuhur. Jadi lepas main zuhur, terus azan asar, dia pun sembahyang asar. Jadi senang kan Ustaz? Saya buat satu wuduk, dapat 2. Itu bukan caranya. Itu perbuatan orang munafik yang melambat-lambatkan solat. Jangan kita buat. Mana kita tahu kita hidup kita tidak. Kita sangka kita nak salat nanti pukul 3.50. Tiba-tiba kita 3.30 kita meninggal dunia. Allah, minta Allah Ta'ala ampunkan kita. Ya Allah, kurniakanlah kami semua dapat menunaikan salat pada waktunya. Dan mati kami setelah kami sempurnakan perintah-perintah-Mu ya Rahman. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, itulah dia tuan-tuan ya. Jika seseorang melakukan sebahagian rakaat salat fardu atau sunat dalam batas waktunya dan sisa rakaatnya dikerjakan di luar waktunya, maka hukumnya adalah tadi kita dah dengar ya, kalau satu rakaat dia dapat yang sisanya di luar waktu, itu dikira adaan, maupun dia sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat ya. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi ada juga huraian dia sebagaimana disebut sini. Yang pertama, menurut pendapat kuat, iaitu alal asah. Itu bahasa Arab dia lah yang paling kuat. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, jika satu rakaat dalam waktunya, maka seluruh rakaat salat yang dilakukan dihukum adaan tunai. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Ini maupun sembahyang fardu, maupun sembahyang sunat. Umpama dia sembahyang sunat witir. Sembahyang witir, kemudian dah akhir dia dapat satu rakaat dalam waktu malam, satu rakaat lagi dah azan subuh. Ataupun sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha, satu rakaat dia sebelum azan zuhur, satu rakaat dah masuk zuhur dah. Start sembahyang duha ni sampai jam berapa ni? Sampai masuk zuhur. Itu waktu dia. Yalah, itu yang akhir lah. Kalau yang bagus, afdal, dia tengah-tengah antara subuh dengan zuhur. Waktu duha ni ada orang tanya, bila start dia? Start dia tu setengah jam setelah terbit matahari. Jadi kalau matahari terbit pukul 7, 7.30 masuk waktu duha. Sampai masuk waktu zuhur. Jadi jagalah jangan sampai dekat-dekat zuhur. Tapi andai kata dapat satu rakaat dalam waktu sebelum zuhur dan satu lagi setelah zuhur, maka dia sudah kira dapat solat duha dia dalam waktu duha ya. Alhamdulillah. Yang kedua, menurut pendapat sebagian ulama, jika sebagian solat dalam waktunya, maka seluruh rakaat solat yang dilakukan dihukum adaan meskipun kurang dari satu rakaat. Tadi mazhab Syafi'i kata kena satu rakaat dalam waktu, barulah yang 3 rakaat yang di luar waktu tu dikirakan semua adaan. Tapi kalau kurang satu rakaat, dia baru takbir Allahu Akbar, tengah-tengah baca Fatihah, dah habis masuk asar pula. Macam mana? Dalam mazhab Syafi'i, dia tak dikira sebagai adaan kerana belum capai lagi satu rakaat. Dia sudah dikira seluruh sembahyang itu qadaan. Habis Ustaz, kita niat tadi, aku sembahyang fardu zuhur, adaan tunai. Tak apa, itu pada waktu kau angkat takbir. Tapi sekarang ini dah masuk dah asar, jadi seluruh solat kita tu dihukumkan qadaan. Jadi di sini kalau ikut daripada pendapat yang kedua ni, terbalik pula. Kalau dapat sikit saja dalam waktu, walaupun tak sampai satu rakaat, dikira seluruh solat kita itu adaan. Umpama kita sembahyang zuhur, kita Allahu Akbar, kita tengah baca iyyaka na'budu, azan asar. Ya Allah, aku ni lambat sangat dah sampai masuk asar dah ni. Habis Ustaz saya sembahyang, dikira sebagai semua tu adaan tunai. Itu pada sebahagian pendapat ulama, bukan pendapat yang kuat. Tapi tuan pengarah kita beritahu ada juga pendapatnya seperti ini. Pendapat yang ketiga pula, menurut pendapat sebagian ulama, seluruh rakaat salat dilakukan tu hukum qada. Kalaulah kita dapat 1 atau 2 rakaat dalam waktu, lagi 2 ataupun lagi 1 rakaat di luar waktu, itu semua dikira sebagai qadaan. Mana qada lah. Jadi kalau kita dah sebut tadi, kalau kita dapat 1 rakaat pun, lagi 3 rakaat pun dikira qada, itu hukum haram.
Apalagi kalau sekiranya kita dapat sikit saja dalam waktu di luar waktunya, banyaknya masih dikira hukum haram. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita buat kerja macam tu ya. Tapi kalaulah berlaku kerana keadaan yang tak kita sengajakan, umpama kita bangun subuh lambat, ya, kita bangun, kita pun kelangkap, Allah Akbar, kita pun dapat 1 rakaat dalam subuh dan lagi 1 rakaat tinggal tu, iaitu di luar waktu. Okey, tak apalah, itu dimaafkan kerana itu kita tak sengaja. Itu ada dia keuzuran dia. Nanti kita akan sebut pula ya. Dan menurut pendapat Syekh Abu Hamid, pendapat yang keempat, seluruh rakaat solat yang dilakukan di dalam batas waktunya, di batas tu makna dalam waktunya, dihukum adaan, dan di luar waktu dihukum qadaan. Ustaz, macam mana ni? Awak semayang zuhur, dapat 1 rakaat dalam waktu zuhur, itu namanya adaan. Lagi 3 rakaat sudah masuk asar, itu namanya qadaan. Jadi bercampurlah dalam satu solat, ada tunai, ada qada. Habis niatnya macam mana? Niat adaan dan qadaan ini sebenarnya sunat. Kita nak semayang, kita niat aku salat fardu zuhur, adaan 4 rakaat kerana Allah. Adaan tu makna tunai lah dalam waktu tu. Itu hukumnya sunat. Menyebut adaan tu sunat. Harus. Ya, tak sebut pun boleh, sebut pun boleh. Cuma lebih baik sebut kalau memang itu waktunya dalam waktu. Tapi qadaan, macam mana qada ni Ustaz? Saya semayang qada. Apakah saya nak sebut qada? Menyebut qada dalam salat qada pun sunat. Kita ada hutang. Kita tadi dah terlambat bangun subuh. Kita nak qada subuh kita. Jadi kita niat aku salat fardu subuh qadaan. Tapi kita tak niat qadaan, aku salat fardu subuh. Tapi memanglah kita dah tertinggal subuh. Tadi kita memang ada hutang. Maka itu jadi salat subuh yang qada. Walaupun tak sebut qada. Jadi sebut adaan dan qadaan itu adalah sunat. Tapi baik disebut kerana untuk membezakan. Lebih-lebih lagi orang yang ada qada ya. Orang yang tak ada qada tak ada masalah. Tetapi orang yang ada qada, dia lepas sembahyang fardu zuhur, dia bangun lagi, dia sembahyang fardu zuhur. Kenapa kau sembahyang fardu zuhur 2 kali? Ini yang kedua ni, aku ni sembahyang qada. Aku dulu ada tertinggal sembahyang, jadi ni aku qada. Jadi nak bezakan antara yang dalam waktu dengan tak di dalam waktu, maka kita sebutkanlah qada ya. Itu saja. Tapi sebenarnya itu tak diwajibkan, cuma sunat dan baik disebutkan sebagai untuk membezakan. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, daripada segi waktu solat. Dalam waktu dinamakan adaan, luar waktu dinamakan qadaan. Kalau setengah-setengah, itu pun dah kita sebutkan tadi, dengan ada perbincangan pendapat yang berbeza. Ya, kita masuk di muka surat sebelah pula, muka surat 352. 352 berkata Tuhan mengarang kita faedah yang keempat. Kita tinggalkanlah teka-teki itu ya. Teka-teki ini tak ada apa-apalah, cuma dia nak mengasahkan kita punya akal kita. Kita faham ke tak faham, tapi itu tak ada masalah lah ya. Yang kita nak pergilah pada pelajaran kita. Faedah yang keempat, mengqada salat. Pertama, mengqada salat kita dah faham, itu di luar waktu. Jadi kita tertinggal sembahyang subuh, kita tertinggal sembahyang zuhur dah masuk waktu asar dan seterusnya. Apa nak kita buat? Disunatkan untuk menyegerakan mengqada salat yang telah ditinggalkannya. Disunatkan. Ini kerana apa disunatkan? Ialah sunatlah, segerakanlah. Kita sudah tertinggal sembahyang subuh, kita dah bangun dah lambat, habis kita leka-leka lagi. Sunat segerakan. Tapi bila kita kata sunat ini, maknanya taklah wajib disegerakan. Apa beza sunat dengan wajib? Wajib ni mesti cepat-cepat. Kita bangun, dah pukul 7.30, ya Allah, aku ni terlepas subuh lah. Cepat-cepat pergi ke toilet, terus siap-siap bersihkan diri, ambil uduk. Allah Akbar, aku sembahyang fardu subuh, qadaan. Itu wajib. Itu namanya wajib segerakan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, dia dihukumkan sunat. Memang ada pendapat ulama yang mengatakan wajib segera. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dihukumkan sunat.
segera. Sunat segera? Ya, dia tak namakan wajib tu kerana ada sebabnya, ada hadisnya. Ada sepotong hadis mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat pergi ada berjihad fi sabilillah. Dalam perjalanan pulang, Nabi dan sahabat dah sangat letih dah. Mereka pun berehat di satu lembah dan mereka pun tidurlah dah waktu malam. Jadi dalam masa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dengan sahabat dah sangat letih dah. Ya. Maka tak sedar masuk waktu subuh sampai matahari terbit dan mencecah panas matahari ke wajah-wajah mereka, baru mereka tersedar. Ya Allah, mereka pun mengadu pada Nabi. Nabi kata, mari kita tinggalkan tempat ini. Ini wadi, ini lembah ni ada syaitan. Kita tinggalkan dia. Nabi berpindah pergi tempat yang lain. Dan sampai ke tempat yang lain daripada tempat lembah yang tadi, tempat mereka tidur, Nabi pun minta air, berwuduk dan sembahyang qada subuh. Jadi ada orang mengatakan, ya kita wajib segera. Memang itu yang paling afdal. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terus bangun dan berwuduk, tapi Nabi tinggalkan dulu tempat tu. Jadi di sini ada beberapa faedah kita dapat. Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah juga tertidur. Ini satu hikmah Allah Taala. Kalau kita kata, Nabi takkan sampai tertidur waktu subuh pun tak sedar. Kata Nabi hatinya selalu ingat pada Allah walaupun tidur. Memang betul. Tapi hikmahnya mengajar kita. Kalaulah kamu tertidur terlepas waktu solat, kamu tetap wajib menunaikannya. Kerana itu kewajipan yang Allah Ta'ala telah fardukan atas kamu. Jadi makna di sini, solat qada ada. Bukti Nabi SAW sendiri pun tertinggal waktu solat dan Nabi mengqadakannya. Jadi ada orang kata, Ustaz, ada saya dengar orang kata solat-solat yang dulu kita tinggalkan tak wajib qada. Jawapannya, Nabi sendiri pun tertinggal solat, tapi Nabi qada. Ya Ustaz, itu Nabi tertinggal kerana tertidur. Tapi ini kalau kita yang lama-lama, ada riwayat lain lagi, hadis Nabi SAW ditanya oleh seorang wanita, ya Rasulullah, kalau ibu saya sudah pun bernazar untuk nak bersedekah, tapi dia tak sempat sedekah, dia pun meninggal, apakah wajib saya menunaikan nazarnya? Ingat, nazar dah jadi wajib. Jadi bila dia dah nazar, mesti buat. Tapi dia tak buat kerana tak sempat lah. Mungkin dia pun sakit ke apa, dia meninggal. Jadi ni tergantung ni, wajib ni. Jadi anak ni tanya pada Nabi, apakah wajib saya menunaikan akan nazar ibu saya, itu sedekah? Nabi kata, kalaulah sekiranya ibu kamu berhutang dengan orang, kalau dia mati, apakah wajib kamu bayarkan hutang pada orang yang ibu kamu berhutang? Jawabnya perempuan ini, wajib. Maka Nabi jawab, wa dainullahi ahaqqu ayyaqda. Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Kalau dengan manusia kita hutang, kita dah mati, anak kita wajib bayarkan hutang. Ini kan pula hutang kepada Allah. Jadi Nabi SAW menamakan sesuatu kewajipan. Itu nazar tu jadi wajib. Sesuatu kewajipan tu adalah hutang hamba kepada Allah. Jadi hutang kita dengan manusia wajib kita bayar, maka lebih-lebih lagi hutang hamba kepada Allah wajib kita bayar. Jadi dengan itu wajib bayar. Hutang, ustaz saya dah dulu masa muda-muda saya tak salat, apa nak buat? Tapi sekarang kamu dah sedar, kamu dah dapat hidayat, alhamdulillah, wajib kamu bayarkan hutang-hutang solat kamu. Itu nama qada. Jadi dalam hadis itu dan juga hadis ini yang Nabi tertidur menunjukkan wajib qada solat yang tertinggal. Ada juga ulama yang mengatakan, tapi bukan 4 imam lah. 4 imam ni, Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, semua sepakat wajib qada solat yang ditinggalkan. Cuma kalau ditinggalkan seperti yang kita sebut tadi, dia tinggalkan kerana dia tertidur, dengan ada sebabnya uzur, maka dia sunat disegerakan. Sunat segera. Tapi ialah kalau dapat disegerakan itu lebih baiklah. Itu sebab tu disunatkan.
Tapi itulah hadis. Jadi faedah hadis itu yang kedua, bahawa tempat kita tidur yang menjadi sebab kita tak bangun subuh, itu sebagai contohlah subuh ataupun salah satu pada 5 waktu salat kita, menunjukkan tempat itu ada syaitan. Nampak tuan-tuan? Maaf ya, kita ni kalau tidur susah bangun subuh, Ustaz. Allah, kenapalah saya susah bangun subuh? Itu menunjukkan bilik awak tidur tu, katil yang awak pakai tidur tu, ada setan. Ustaz, betul? Ini Nabi kata ni. Nabi pun tertidur. Nabi kata, ini lembah ada setan. Mari kita tinggalkan dia. Nabi tinggalkan lembah tu dulu. Sebab situ ada setan. Jadi tinggalkan dulu. Dah tinggalkan baru Nabi semayang. Nampak? Jadi macam tu lah kita, tuan-tuan. Kalaulah duduk dalam satu rumah, susah nak bangun semayang subuh, itu menunjukkan rumah kita tu ada setan. Alamak Ustaz, cakap setan takut. Memanglah. Habis nak buat macam mana Ustaz? Lawan lah, mesti bangun subuh. Jangan kita ambil take for granted. Alah, penat lah, aku tertidur. Ya, tertidur tu kerana ada setan yang ganggu kau sampai tertidur. Nampak? Sebab tu sebelum tidur tu baca ayatul kursi. Hembuskan kanan, kiri, depan, belakang semua hembus. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 qul ini hembus kat tapak tangan, sapu seluruh badan. Ulangkan 3 kali. Jadi setan tak boleh dekat dengan kita. Itu antara amalan Nabi kita. Ya, 3 qul tu. Ada yang akan sebut 4 qul. Pertama qul ya al-kafirun. Bolehlah nak buat 4 qul pun boleh, 3 qul pun boleh. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Disunatkan untuk menyegerakan qada salat yang telah tertinggal, yang ditinggalkannya. Hal ini jika ditinggalkannya kerana uzur. Uzur yang dibenarkan oleh syariat. Itu kita kena faham. Yang ditinggalkan kerana uzur. Uzur itu apa yang uzur? Jadi bila Nabi SAW menyebutkan uzur, maka sahabat tanya, apakah uzur yang dibenarkan syariat? Nabi menjawab, uzur yang dibenarkan syariat itu 2. Terlupa atau tertidur. Itu saja. Terlupa ni biasanya orang yang selalu salatnya awal waktu. Umpama dia semayang zuhur ni, memang masuk waktu, memang dia salat terus. Tak ada lambat-lambat. Tak ada nak tunggu-tunggu, tak ada. Tapi satu hari tu dia sangat sibuk, dan sampai pukul 2, 2.30, pukul 3, dia terasa macam dia tu rutin dia tu dah semayang zuhur dah. Tiba-tiba bila azan asar, Allah Akbar, Allah Akbar, dah asar, aku belum semayang zuhur lagi. Ini biasanya berlaku ni, orang yang biasa rajin salat zuhur pada awal waktu, tapi dia terlupa. Itu namanya terlupa. Ini pun bukan berlaku selalu. Ini berlaku kadang-kadang. Jarang-jarang. Ada tak orang lupa nak makan? Mana ada lupa nak makan, Ustaz, perut dah kerak-kerak kan? Begitu juga orang beriman. Orang beriman ni apabila dia tak salat lagi, dia rasa macam tak senang hati lah. Aku belum zuhur lagi. Dah pukul 2.30. Dah pukul 3 ni. Bila nak sembahyang zuhur ni? Dia tak senang hati. Itu tanda orang beriman. Baguslah tu. Tapi kalau sekiranya tak rasa nak bersalat, nantilah. Itulah orang yang sengaja tinggalkan salat. Haram, berdosa. Jangan, tuan-tuan. Jaga waktu salat kita. Itu yang kerana uzur. Uzur yang kedua, tertidur. Tertidur macam kita sebut tadilah. Tertidur ni pun kadang-kadang. Bukannya setiap hari dia bangun subuh pukul 7.30. Kalaulah dia bangun subuh 7.30 tiap-tiap hari, dah habis subuh, dia kena tanya diri dia, kenapalah aku ni tak boleh bangun subuh pada waktunya? Kenapa orang lain boleh? Kenapa aku tak boleh? Aku selalu tidur lambat. Sampai pukul 1, pukul 2 baru tidur. Jadi jawapannya, jangan tidur lambat. Hukumnya tidur lambat haram kerana engkau ni kalau tidur lambat, subuh pun tinggal. Macam tu. Kena tidur awal. Pukul 11, 11.30, maksimum pukul 12 umpamanya. Kenapa kau tidur tak boleh bangun subuh? Semalam makan nasi biryani dam pukul 12 malam. Tengah malam kau makan biryani dam? Ini nak tidur, bukan nak kerja.
Makan dah perut dah kenyang, tidur macam ular sawa lah. Nak bangun macam mana? Jadi kalau macam tu, sebelum tidur jangan makan berat. Makan ringan-ringan je lah. Ya. Kalau nak makan dinner tu, awal-awal sikit. Pukul 8, 8.30, 9. Jangan pukul 11, pukul 12 tu bukan dinner. Maaf tuan-tuan ya, ni kita cakap adik-beradik aje lah ya. Yang kecil hati lah ya. Dan yang kedua, apabila meninggalkan salat tanpa uzur. Ni tanpa uzur ni maknanya memang masa muda-muda dulu dia tak salat, memang dia cuai tak salat, dia meninggalkan salat, tak ada rasa apa. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ada 13 tanda hati orang itu namanya hati yang mati. Hati mati, mana mati itu rohani dia. Jiwa iman dia tu sudah malap dah. Orang kata lampu dah mati dah lampu dia. Gelap gelita. Antaranya, bila dia tinggalkan solat, dia tak rasa apa-apa. Maknanya tak ada apa. Macam tak ada feeling pun, tak ada feeling. Tak ada rasa. Allah, na'udzubillah min zalik. Minta Allah lindunglah ya. Ni kita ni bukan nak kata orang takut-takut anak kita pula ya. Kita minta ya Allah jadikanlah kami dan anak cucu kami, keturunan kami daripada orang yang mendirikan salat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Jadi apabila meninggalkan salat tanpa uzur, maka wajib dia menyegerakan dan menggunakan seluruh waktunya untuk mengqada salat-salat yang telah ditinggalkan, dan tidak boleh baginya melakukan salat sunat sebelum selesai dari mengqada salat-salat tersebut. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi apabila kita tinggal salat tanpa uzur, ni macam kita lah ya, dulu muda-muda agaknya ya, tak ada apa-apa sebab pun, saja-saja. Nanti aku qada balik, nanti aku qada lah. Dia pergi jemputan kahwin, tak sempat lah, balik nanti aku qada. Ini haram ni. Pertama, dia meninggalkan salat itu daripada waktunya, haram. Haram tu berdosa. Dan apabila dia dah berdosa, dia wajib qada dan bertaubat. Di sini ada dua perkara. Wajib qada dan wajib taubat. Kenapa? Wajib qada tu kerana dia gantikan salat yang dia tertinggal. Tu wajib qada. Kemudian taubat kerana dia sudah berdosa. Semata-mata dia qada salat, itu belum habis lagi dosa, belum habis. Ustaz, saya dah bayar dah, saya punya hutang qada ni salat saya. Ya betul, itu kau bayar hutang. Tapi yang berdosa ni haram. Benda haram, kita minta ampun pada Allah, taubat pada Allah. Jadi bila kita taubat tu, mana tak mau ulang lagi, tak mau buat lagi macam tu. Itu kita jagalah ya. Ayalah Allah ni Maha Pengampun ya. Walaupun kita kata dosa-dosa, tapi kalau hamba tu benar-benar bertaubat pada Allah, insya-Allah Allah terima. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, sekarang masalah. Dia ada qada. Qada dia ini banyak. Tapi boleh tak ustaz dia nak sembahyang sunat? Sembahyang sunat, sembahyang qada, mana lebih utama? Jawapannya, sembahyang qada. Qada tu wajib, fardu. Sunat ni dibuat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Sembahyang fardu buat dapat pahala, tak buat berdosa. Nampak? Beza. Ustaz, habis orang dapat sembahyang sunat, saya takkan tak dapat sembahyang sunat. Saya qada juga, tapi saya nak sembahyang sunat lah, sikit sikit. Jawapannya, kita dapat pahala qada dengan pahala sunat, mana lebih besar? Pahala qada lebih besar, sebab qada ini wajib. 1 rakaat sembahyang fardu lebih besar daripada 70 rakaat sembahyang sunat. Ini pada hari-hari biasa. Kalau bulan Ramadan lebih lagi. Jadi sebab tu di sini kita kena utamakan qada. Dan kita sekarang ni ada hutang. Kita hutang dengan orang, tapi kita nak sedekah.
Boleh tak kita nak sedekah? Tapi kita ada hutang orang. Macam mana kita nak sedekah? Hutang ni tak habis lagi. Bayar hutang dulu. Ini wajib ni. Macam itulah ibaratnya. Jadi kita hutang dengan Allah Ta'ala, kita qadakan dulu. Habis Ustaz, kalau qada saya ni banyak. Saya masa muda-muda dulu 5 tahun tak semayang. Masa awal-awal balik tu sampai umur 20 tahun baru sedar. Baru taubat, baru insaf. Ada yang lebih dahsyat lagi, na'udzubillah, lebih lagi pada tu. Dah 5 tahun, 10 tahun, Allah. Apa nak buat? Ya, tapi alhamdulillah lah. Walaupun dah 10 tahun, 20 tahun pun, tapi sekarang ni Allah bagi hidayat. Ini pun satu nikmat. Kita dapat duduk belajar ni, dapat kita ingat Allah, dapat kita kenal hukum agama Allah ni, nikmat. Allah sayang kita. Allah masih bagi kita nyawa untuk kita sedar dan kita insaf. Alhamdulillah. Lebih baik kita insaf di dunia sebelum kita menyesal besok dalam kubur kita. Dalam kubur dah tak boleh buat apa dah. Jadi masa kita hidup kita tunai. Jadi kita nak qada ni. Apakah wajib kita segerakan atau boleh kita lambat-lambat? Jawapannya wajib disegerakan. Sepenuh masa kita yang ada. Maksudnya sepenuh masa kita ada ni, tiap-tiap hari solat pagi, tengah hari, petang, malam, solat. Satu hari kita habiskan 1 bulan punya solat. 10 hari habis 10 bulan. Wah, Ustaz, ini ekspres. Mana nak sanggup? Kita wajib usahakan, segerakan membayar hutang. Kenapa? Sebab kita tak tahu bila kita mati. Kita dah ingat, nantilah, aku slowly lah. Aku salat 1 hari, aku qada 1 hari. Jadi setiap 1 hari aku salat, 1 hari aku qada. Kalau dah 10 tahun, dah 10 tahun aku qada. Ya betul, kalau tak sampai 10 tahun kau meninggal, qada engkau tak habis lagi. Macam mana? Nampak? Jadi sebab tu di sini alim ulama kita dalam mazhab Syafi'i mewajibkan salat qada disegerakan. Habis Ustaz, saya nak kerja ni, kalau boleh ambil cuti. Ustaz nak ambil cuti? Yelah, kalau dapatlah. Ataupun waktu-waktu kita cuti umum ke apa, kita gunakan untuk kita qada. Betul ke ni? Ini dalam mazhab Syafi'i. Dan memang betul lah. Dah kita berhutang, segerakan kita bayar hutang. Kita tak tahu bila kita mati. Kalau kita mati, kita masih berhutang solat kita, maka kita menanggung dosa. Satu solat yang kita tinggalkan dengan sengaja dan kita qadakan dia, duduk dalam neraka selama 80 tahun. Allah. Tak sanggup kita tu satu solat. Bagaimana kalau solat kita 2-3 tahun? Allah. Tapi ialah tak apalah ya. Kita minta ampun dengan Allah. Tapi ada juga, ya, jangan sampai dia tak salat qada. Ada juga orang-orang ataupun ulama yang memberikan jalan keluar, ya. Ustaz, kalau kita cakap macam ni dengan orang nak salat qada pun jadi malas. Nak buat sepenuh-penuhnya sampai 10 tahun dalam satu masa yang cepat, tak mampu orang. Tak apalah, kita bagi dia orang sabar, pelan-pelan lah. 1 hari kau semayang, 1 hari kau qada. Jadi kalau lepas semayang fardu subuh, qada subuh. Selepas semayang fardu zuhur, qada zuhur. Macam itulah. Jadi kalau dia salat 10 tahun, 10 tahun lah salat qada dia selesai. Tapi memanglah kena rajin lah. Tapi itulah dia tuan-tuan, ya. Minta Allah panjang umur, dapatlah kita selesaikan qada. Habis Ustaz, saya nak semayang sunat. Daripada kita semayang sunat, kita qada. Umpama semayang sunat qabliyah, semayang sunat ba'diyah, kita qada zuhur, kita qada zuhur lagi. Sebelum semayang fardu adaan, kita qada zuhur. Selepas semayang fardu adaan, kita qada zuhur. Dah dapat 2 hari punya. Kan lagi bagus. Macam itulah. Cuma dalam mazhab Syafi'i, dia tak bolehlah semayang sunat. Dia mesti salat qada dahulu, barulah dia boleh semayang sunat. Tapi dalam mazhab imam yang lain, ada juga pendapat yang mengatakan selagi kita ada buat qada, bolehlah kita semayang sunat. Yang penting-penting, umpamanya semayang hari raya, semayang raya setahun sekali kan. Jadi itu bolehlah. Habis Ustaz, kalau kita semayang tarawih ni macam mana? Semayang tarawih kalau boleh kita buat semayang qada. Alah, malulah nanti orang tengok kita, orang beri salam, kita bangun lagi. Apa nak malu? Itu kewajipan kita dengan Allah Ta'ala. Itulah keadaan itu tuan-tuan, ya. Baiklah.
Yang ketiga, menurut sebagian ulama Iraqiyun dari negara Iraq, ulama mazhab Syafi'i lah ni, sunat untuk menyegerakan qada. Dia bukan kata wajib segera, tapi sunat segera qada salat yang belum dilakukannya tanpa uzur. Itu yang kita tinggalkan dengan sengaja. Sebagaimana jika ditinggalkan kerana uzur yang tertidur tadilah ya, yang dibenarkan oleh syariat. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat tentang masalah mengqada salat dengan segera atau tidak yang tanpa uzur. Jadi pendapat yang kuat mengatakan wajib segera. Itu yang telah kita sebutkan tadilah ya. Tapi pendapat Iraqiyun, ulama-ulama Iraq mazhab Syafi'i, mereka kata sunat segera. Maksud sunat segera tu boleh take your time lah. Macam kita sebut tadilah juga ya. Satu hari kita salat, satu hari qada yang dahulu. Jadi taklah berat sangat kepada orang yang nak qada ni ya. Tapi kalau dia rasa nak sembahyang sunat, lagi baik dia sembahyang qada. Habis ustaz, mana kita nak tahu berapa banyak kita dah buat? Kena buat catatan. Kena masuk dalam diary. Kita ambil handphone kita buatkan satu jadual. Hari bulan sekian, aku dah dapat sembahyang zuhur 2 kali. Ataupun sembahyang subuh 2 kali. Jadi ustaz nak kena ikut time dia tak? Tak wajib ikut time. Ya. Kita nak sembahyang lepas fardu subuh, nak sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak. Boleh ke belum waktu zuhur lagi? Boleh. Sebab ini qada ni dah lepas. Waktu dia dah lepas dah. Jadi kita boleh tunaikan dia atau kita qadakan dia walaupun bukan pada waktu dia. Sebab qada waktu dia sebenarnya pun dah terlepas. Itu dia cara dia. Tak semestinya zuhur mesti sembahyang dalam waktu zuhur. Asar mesti tak semestinya. Dan tak wajib tertib. Maknanya kita lepas sembahyang subuh, kita sembahyang subuh lagi. Lepas tu asar. Boleh. Tapi kita kena buat catatan lah. Kena ada usaha lah. Kena ada usaha. 1 hari bulan 1 Januari tahun 21. Saya dah subuh berapa kali? Dapat subuh 2. Zuhur dapat 1. Dan asar dapat 3. Umpamanya kita kena buat catatan. Jadi apabila ada penghujung tahun, kita kira-kira, zuhur aku dah dapat dah untuk setahun. Tapi subuh ni tak cukup setahun lagi. Jadi kita tahu mana yang kurang. Orang nak bayar hutang, dia kena kira kan. Takkan dia bayar. Dia tak, berapa banyak aku nak bayar hutang ni? Dah cukup ke belum? Mesti kira lah. Macam tu lah. Ini hutang kita dengan Allah Ta'ala. Maaf tuan-tuan ya. Ini bukan kita kata suka-suka, tak ada. Ini kewajipan, wajib tuan-tuan. Ya, besok kalau Allah Ta'ala tanya kepada kita, kita pun kata, ya Allah, aku dah tunaikan dah. Alhamdulillah. Kalau sekiranya tak buat, saya pun tak tahu. Kalau dengan manusia kau berhutang, kau berkira ya. Tanya berapa yang amal balance aku dah bagi kau ni. Tapi dengan Allah Ta'ala kita tak kira. Maaf tuan-tuan ya. Ini kita cakap adik-beradik lah ya. Supaya mudah-mudahan kita selamat dunia, ya Allah. Selamatkanlah kami dunia dan sampai akhirat, ya Allah. Kurniakanlah kami kekuatan untuk melakukan ibadat solat sempurna, ya Allah. Mereka yang masih banyak qada, mudahkanlah mereka, ringankan mereka, sihatkan mereka untuk dapat sempurnakan membayar qada mereka, ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi SAW. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah tuan-tuan, jadi sampai situ saja. Kita berhentilah pada muka surat 353 dengan kita kata faedah yang ke-5. Wallahu a'lam ya. Mari sama-sama kita memberi salam pada baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat barakah dan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada mereka yang ada kelapangan malam ini, bolehlah silakan ikut pengajian di Masjid Istighfar ya. Masjid Istighfar di Pasir Ris malam ni jam 9 malam ya, jam 9 malam, iaitu lepas Isyak insya-Allah pelajaran kita hikam. Ya, mereka yang telah memberikan derma-derma untuk masjid untuk madrasah, untuk yang nak zakat dan buat perigi, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya minta kerjasama mereka yang derma tu, transfer tu, tuliskanlah kat komen tu untuk apa tujuan, untuk madrasah ke, untuk perigi ke, untuk anak yatim ke, untuk orang miskin ke. Jadi senang. Kadang-kadang saya pun nak letak kat mana hadiah sedekah ni, saya pun tak tahu. Dan untuk maklumat, ada juga yang beri sedekah alhamdulillah derma sebanyak 3,000 2 hari lepas, 5 hari bulan. Tetapi nama dia tak keluar dan tujuan dia pun tak ada. Jadi haraplah kalau anda derma melalui, kalau pay now, melalui pay now tu senanglah sikit ya.
Itu POSB. Situ dia boleh tuliskan, itu saya akan nampak dia punya nama dengan dia punya tujuan dia. Tapi kalau dia masuk dalam ATM machine ataupun dia melalui transfer bank yang lain, kalau dia tak keluar nama, tak keluar dia punya komen dia tu, apa tujuan dia. Jadi kalau dapat mereka yang buat transfer daripada bank yang lain, mereka ambil kopi dan kemudian postkan ataupun messagekan kepada saya. Ustaz, ini saya derma untuk madrasah, ini saya derma untuk orang miskin, umpamanya. Alhamdulillah lah. Ya, saya ucap banyak-banyak terima kasih, jazakumullah khair. Alhamdulillah, banyak masjid, madrasah-madrasah kita bantu sudah mula nak siap, akan nanti kita maklumkan ya. Kemudian di sini ada permintaan ya. Marilah sama-sama kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan abang saya Abdul Latif bin Harun dalam keadaan tenat sekarang ni. Ya, kalau sekiranya Allah nak ambil nyawa dia pun ambil dalam husnul khatimah. Kalau Allah panjangkan umur pun panjang umur dalam amal dan ibadat. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فطفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا
يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله وببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekian saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.